Nabi Isa mengumumkan Aid. Aid, kata Al-Imam Al-Qurtubi, berasal daripada perkataan ada, ya'udu, i'adatan, maka terbentuklah perkataan Aid. Ya, Aid. Boleh nampak ya, saya gerakkan arrow ni, Aid. Itulah perkataan yang telah dirakamkan Allah, diucapkan oleh Nabi Isa bin Maryam apabila ada permintaan daripada Hawariyun supaya Hawariyun meminta kepada Isa bin Maryam, memandangkan malam ini adalah malam terakhir kami bertemu dengan kamu dan kami dikhabarkan kamu akan berpisah dengan kami, dan boleh jadi kalangan kita akan ada yang terpisah atau terbunuh kerana Romawi sudah dalam perjalanan untuk membunuh kamu dan kita, maka berikan kami kekuatan dan keyakinan untuk mempertahankan diri kami, mempertahankan iman kami, kerana bila kamu tiada boleh jadi kami semua akan dibunuh, dan mungkin kami bila disalib atau bila kami diseksa oleh Romawi, kami tak kuat iman. Jadi berikan kepada kami, bukan kami tak percaya kepada kamu wahai Rasulullah, wahai Isa, cuma kami nak kukuhkan iman kami. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah untuk dipertunjukkan kepadanya bagaimana engkau boleh menghidupkan sesuatu yang mati, maka berlakulah peristiwa 4 ekor burung yang semua sedia maklum di dalam surah Al-Baqarah. Jadi Aidan, kata Al-Imam Al-Qurtubi, artinya sesuatu yang dilakukan secara berulang-berulang, maknanya acara tahunan, annually. Dan itulah yang dikatakan dalam bahasa kita sebagai hari raya. Aidul Fitri, Aidul Adha, namanya Aid kerana kita akan ulang pada setiap 1 Syawal ataupun pada setiap 9 Zulhijjah, katakan 10 Zulhijjah, katakan, namanya Aidul Adha. Jadi apakah hikmah Nabi Isa apabila Hawariyun meminta supaya diturunkan makanan daripada langit untuk ditingkatkan iman mereka? Nabi Isa kata, baiklah, saya akan berdoa kepada Allah. Selepas Nabi Isa memberi amaran kepada Hawariyun, jangan kamu engkar sekali-kali dan kufur sekali-kali selepas kamu melihat kebesaran Allah menurunkan ma'idatan minas sama'. Apabila telah ada persetujuan kalangan Hawariyun untuk lebih taat setia kepada Allah dan Rasulnya, maka turunlah makanan daripada langit. Dan sebelum ia turun, Nabi Isa punya doa adalah, kau jadikanlah makanan yang turun daripada langit ini sebagai aidan, sebagai satu bentuk hari raya kepada kami, kepada orang-orang yang mendahului kami, iaitulah Hawariyun dan Nabi Isa bin Maryam, wa akhirina, dan mereka-mereka yang terkemudian selepas daripada kami, selepas kami mati. Mengapa Isa bin Maryam menyebut hari raya? Dan inilah yang perlu difahami oleh kita, oleh mereka yang sambut Christmas. Kerana Isa bin Maryam tidak pernah menyuruh untuk dibuat sambutan hari lahirnya, kalau benarlah itu hari lahirnya. Dan kita sendiri sebagai Muslim tidak pernah menganggap kelahiran Rasulullah sebagai satu perkara yang terlalu besar, kerana kita punya kalender Islam pun bersandarkan peristiwa yang tidak berkaitan dengan kelahiran Nabi, bahkan peristiwa yang memberikan banyak pengajaran, namanya hijrah. Maka Aid di sini mengajar kita satu perkara. Setiap kali berlaku hari raya, perkara yang akan berlaku adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan Allah. Itu dalam tradisi kita sebagai Muslim, sunnah dalam Muslim. Tapi kepada umat Islam di zaman Nabi Isa bin Maryam, itulah yang sepatutnya mereka lakukan. Setahun sekali mereka perlu berhimpun di masjid untuk mengungkapkan Allahu Akbar kerana peristiwa jatuhnya makanan daripada langit. Ini menunjukkan Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, kau jadikan makanan yang turun ini bukan sekadar menyebabkan iman kami bertambah, aku dan Hawariyun 12 orang, tetapi kau jadikan makanan yang turun daripada langit ini menguatkan iman selain daripada kami, iaitulah anak cucu cicit kami selepas ini. Maknanya menjadi kewajipan kepada Hawariyun, bila melihat makanan turun daripada langit, wajib ke atas mereka menceritakan peristiwa ini kepada isteri, anak, keluarga, cucu cicit, sehingga perkara ini diwarisi. Iaitulah cerita bukan tentang Nabi Isa, bukan tentang keagungan Nabi Isa, tetapi tentang ayat Allah berlaku depan mata, tentang kehebatan kekuasaan Allah menurunkan makanan daripada langit yang pelbagai. Maka peristiwa ini diharapkan oleh Nabi Isa, disebarkan, diviralkan oleh Hawariyun.
Dan kalau boleh setahun sekali Eid, buat Eid, berhimpun bersama-sama di masjid atau di mana-mana untuk mengingati peristiwa jatuhnya makanan daripada langit kerana kekuasaan Allah, dan tidak ada kaitan langsung dengan Nabi Allah Isa bin Maryam, sebab dia hanya manusia. Baginda hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan perkara aneh ini berlaku adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, indahnya ayat ini bukan sekadar pada angka 114 yang menggambarkan 114 surah, kerana ini antara ayat terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara yang turun terakhir. Tetapi ketika ayat ini turun esoknya 10 Zulhijjah. Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, esoknya 10 Zulhijjah. Maknanya apa? Esoknya hari raya Aidul Adha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cantik ayat Al-Quran, tepat sekali pada masanya ia turun. Yang keempat, apakah hikmah Nabi Isa turun kali kedua?